Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Fadailus Shadaqat, kelebihan-kelebihan sedekah. Karangan Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih, Syekhul Hadis Mazharul Ulum, Syahrapur India ya. Jadi kita sama balik kitab kita ni ke muka surat 1095 dah. Kisah ke-59. Kisah ke-59 dah. Raja Harun Ar-Rasyid mempunyai seorang anak berumur sekitar 16 tahun. Jadi Harun Ar-Rasyid ni ada anak umur 16 tahun masa itulah. Dia selalu menghadiri majlis orang-orang warak dan zuhud. Khalifah tapi anak dia pergi majlis orang warak zuhud. Kerap kali melawati tanah perkuburan. Dia berkata, kamu sekalian telah hidup di dunia sebelum kami. Kamu telah memiliki dunia, tetapi dunia itu tidak dapat menyelamatkan kamu, sehinggalah kamu telah sampai ke lubang kubur. Alangkah baiknya jika aku dapat mengetahui apakah yang sedang berlaku ke atas diri kamu dalam kubur. Soalan apakah kamu telah ditanya dan jawapan apakah telah diberikan olehmu. Dan kebanyakan dia membaca syair ni. Dia baca syair lah. Anak Harun Rasyid. Taru'ni al-janaizu kulla yawmin wa yahzununi buka'un nabihat. Setiap hari jenazah-jenazah menakutkan aku. Suara tangisan orang atas kematian kerabatnya berduka citakan aku. Sekali peristiwa dia pergi ke majlis ayahnya. Ini majlis ayah dia ni, ayah dia Harun Rasyid. Dalam majlis itu terkumpullah menteri-menteri serta orang-orang kaya dan bangsawan dan orang yang berpangkat tinggi. Anaknya telah datang ke majlis itu adalah dengan pakaian yang sangat biasa, tidak sesuai dengan anak raja lah. Kepalanya pula terikat dengan selai kain sebagai serban. Kaki tangan kerajaan mula membincangkan antara satu sama lain. Disebabkan perlakuan anak yang gila ini, Amirul Mukminin menjadi hina pada pandangan raja-raja yang lain. Jika sekiranya Amirul Mukminin menegurnya, mungkin ia akan pulih kembali. Mendengar perbincangan mereka yang demikian, Harun Rasyid berkata kepada anaknya, Harun Rasyid kata kepada anaknya, wahai anakku, engkau telah menghinakan aku di pandangan khalayak ramai. Mendengarnya, anaknya itu tidak memberikan apa-apa jawapan kepada ayahnya. Di situ ada seekor burung di atas pokok. Dia berkata kepada burung itu, wahai burung, demi Zat yang telah menciptakan kamu, marilah ke sini dan duduklah di atas tanganku. Burung itu pun terbang dari atas pokok dan duduk di atas tangannya. Kemudian dia berkata lagi, kini pergilah ke tempatmu sendiri. Maka burung itu terbang semula dan pergi duduk di atas pokok itu. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, ayahanda, perkara sebenarnya adalah saya terhina disebabkan cinta ayahanda kepada dunia. Kini saya sudah berkeinginan untuk berpisah dari ayahanda. Setelah berkata demikian, dia berangkat dari situ dengan hanya mengambil satu naskah Al-Quran di tangannya saja. Ketika ia berangkat dari istana, bondanya telah memberi satu cincin yang terlalu mahal kepadanya, supaya ketika menghadapi apa-apa masalah boleh menjualnya dan menyelesaikan masalahnya. Mau dia bui lah. Dia telah pergi sampai ke Basrah dan mula bekerja sebagai buruh untuk menyara hidupnya. Kerja buruh lah. Dalam seminggu hanya hari Ahad sahaja dia bekerja dengan mengambil upah 1 dirham dan 1 danik, iaitu 1/6 bahagian dari dirham lah. Sen lah dia kata. Dia tidak menerima upah lebih atau kurang daripadanya. Selama 8 hari dia membelanjakannya, dia sibuk dalam ibadah. 8 hari lagi sibuk dengan guna hak 1 dirham itulah. Hadrat Abu Amir rahmatullah alaih berkata, satu ketika satu dinding rumahku telah runtuh. Untuk membaikinya aku telah keluar mencari tukang pekerja pembinaan lah. Salah seorang beritahu kepadaku sambil berisyarat ke arah seorang pemuda yang sedang membaca Al-Quran sambil duduk dan melihat naskah Quran. Dia pun bekerja sebagai tukang binaan. Aku lihat dia adalah seorang budak yang sangat tampan. Susah hendak percaya bahawa dia sanggup dan mampu bekerja. Aku bertanya, wahai budak, bersediakah kamu untuk bekerja? Dia telah menutup Quran sambil menjawab, mengapa tidak? Untuk bekerjalah kita telah diciptakan. Beritahulah perkhidmatan apakah Tuhan inginkan dari saya? Aku menjawab, pembinaan dengan batu-batu untuk membaiki dinding rumahku. Dia berkata, upah saya 1 dirham dan 1 danik.
Waktu solat saya tidak kerja sebab saya mesti pergi solat. Aku bersetuju dengan kedua-dua syaratnya lalu membawanya dan membiarkannya bekerja. Ketika waktu maghrib, aku telah datang dan kagum kerana mendapati kerja yang telah siap seperti menggunakan tenaga buruh seramai 10 orang. Ini seorang buat kerja, tapi pos 10 orang buat kerja dah. Aku berikan kepadanya 2 dirham, tetapi dia tidak menerima lebih daripada yang dijanjikan itu. Dia hanya menerima 1 dirham dan 1 danik. Dah 1/4 dirham dia. 1 danik saja dan terus pergi dari situ. Hal kedua, aku pergi untuk membawanya, tapi dia tidak ada di tempat itu lagi. Aku bertanya kepada orang yang berada di situ, di mana aku boleh menjumpainya. Mereka beritahu aku bahawa budak itu boleh dijumpai hanya pada hari Ahad saja. Dia hanya bekerja pada hari Ahad. Aku begitu terpengaruh dengan melihat kerja yang dia telah lakukan, sehingga aku sanggup menunggunya walaupun hingga ke hari Ahad. Pada hari Ahad, aku dapati dia berada di tempat yang sama membaca sambil melihat Quran. Saya memberi salam lalu bertanya sama ada dia sanggup bekerja ataukah tidak. Dia telah memberi 2 syarat seperti dahulu juga. Aku telah bersetuju dan membawa dia untuk bekerja. Aku sangat kagum bagaimanakah dia dapat selesaikan kerja yang boleh diselesaikan oleh 10 orang. Ini seorang buat kerja. Pos 10 orang buat kerja. Oleh demikian, aku menyembunyikan diriku di satu tempat berhampiran supaya dia tidak melihat aku dah. Aku hendak melihat cara dia melakukan pekerjaannya. Aku terperanjat apabila melihat dia hanya meletakkan bahan cantum batu. Maka batu-batu itu bergerak sendiri dan tercantum satu sama lain tanpa dibuatnya apa-apa. Aku yakin dia adalah seorang wali Allah sebab dalam kerja wali-wali Allah selalu ada bantuan dari alam ghaib. Dia kata gitulah. Pada petanya aku hendak memberinya dia 3 dirham. Tapi dia terus menolaknya sambil berkata, apakah saya akan buat dengan begitu banyak wang? Dia hanya mengambil 1 dirham dan 1 danik dan balik. Aku telah menunggunya 1 minggu lagi. Tunggu seminggu pula. Hari Ahad saja kerja. Pada hari Ahad yang ketiga aku pergi untuk membawa dia tetapi dia tidak ada di situ lagi. Aku bertanya orang mengenainya. Maka salah seorang telah beritahu bahawa dia sedang sakit tenat selama 3 hari dan sedang berbaring di satu tempat dalam hutan. Aku mengupah salah seorang untuk membawa aku kepadanya. Apabila dia membawa aku ke hutan yang sunyi itu, aku mendapati budak yang kacak itu berbaring sambil meletakkan kepalanya di atas separuh batu-batu. Dia dalam keadaan tidak sedarkan diri kerana demam yang kuat. Aku mengucapkan salam kepadanya. Tetapi dia tidak menjawab salamku. Sekali lagi aku mengucapkan salam. Maka dia membuka matanya dan telah mengenali aku. Lekas aku mengambil kepalanya dari atas batu-bata dan meletakkan ke atas pangkuanku. Dia menggerakkan kepalanya lalu meletakkan di atas batu-bata semula. Dan dia membacakan beberapa syair seperti berikut. Ya sahibi, la taghtariru bitana'umi fal'umru yanfadu wan na'imu yazulu. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. Wahai kawanku, janganlah diperdayakan oleh nikmat-nikmat dunia. Tempoh hayatmu sedang berakhir dan akan berakhirlah segala nikmat-nikmat itu. Semasa kamu membawa mana-mana jenazah ke tanah perkuburan, hendaklah kamu memikirkan bahawa satu hari nanti jenazahmu juga akan dibawa ke tanah perkuburan juga. Selepas itu dia berkata kepadaku, wahai Abu Amir, apabila rohku keluar, maka hendaklah kamu memandikan kepada mayatku, mandi mayatku lah. Lalu mengkhafaninya dengan pakaiku ini. Saya menjawab, wahai kekasihku, apakah salahnya jika aku membeli kain baru untuk mengkhafanimu dah? Dia menjawab, orang-orang yang masih hidup adalah lebih berhak untuk menerima kain baru itu. Jawapan yang demikianlah telah diberi oleh Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau hampir meninggal dunia. Apabila diminta izin untuk diberi kain kafan dengan kain baru, dia kata orang hidup lebih perlu daripada orang nak mati dah. Budak itu berkata lagi, kain kafan sama ada buruk atau baru akan menjadi rosak dalam kubur. Bersama seseorang itu hanyalah amalannya yang akan kekal. Dan kain ini serta cerik wuduk ini berikanlah kepada tukang gali kuburku sebagai upah. Cincin dan Quran ini sampaikanlah kepada Harun Ar-Rasyid. Yusuf Hattako, ayah dia lah, Harun Ar-Rasyid. Perhatilah, berilah di tangannya sendiri dan katakanlah. Beri ke Harun Ar-Rasyid dan katakanlah. Ini adalah amanah dari seorang budak ajnabi yang telah tinggalkan pesanan untuk anda. Itu janganlah anda mati dalam keadaan lalai dan terpedaya begini.
Ini adalah amanah dari seorang budak ajnabi yang telah tinggalkan pesanan untuk anda. Itu janganlah anda mati dalam keadaan lalai dan terpedaya sebegini. Selepas itu rohnya melayang. Barulah aku faham bahawa budak ini adalah anak raja. Ini adalah amanah dari seorang budak ajnabi yang telah ditinggalkan pesanan untuk anda. Iaitu janganlah anda mati dalam keadaan lalai dan terpedaya sebegini. Selepas itu rohnya melayang. Baru aku faham bahawa budak ini adalah anak raja. Kita cerita dia. Mengikut wasiatnya aku telah kebumikannya, memberikan dua perkara itu kepada penggali kubur. Itu ceret dengan apa tadi nak? Sebagai upah dia kubur, ceret dengan kain ya. Kemudian aku pergi ke Baghdad membawa naskah Quran dan cincin itu kepada Harun Rashid. Ketika aku sampai di istana, maka aku dapati Amirul Mukminin sedang keluar untuk ke mana-mana bersama tentera-tenteranya. Penunggang-penunggang kuda yang mendahului dalam perjalanan itu mula keluar dari istana. Aku berdiri di satu tempat yang tinggi, supaya mudah menarik pandangan khalifah. Mula-mula keluar satu tentera yang besar terdiri dari hampir 1,000 orang askar yang menunggang kuda. Selepas itu, satu demi satu tentera keluar daripada istana, yang setiap satu terdiri dari 1,000 orang askar penunggang kuda. Amirul Mukminin sendiri berada dalam kumpulan tentera yang ke-10. Aku berteriak dengan kuat sekali, Amirul Mukminin, demi kerabat tuan dengan baginda Rasulullah SAW, sila berhenti sebentar. Dia panggil khalifah dah. Mendengar suaraku, raja telah melihat kepadaku. Maka lekas aku pergi ke depan sambil berkata, saya membawa amanah dari seorang budak asing untuk tuan. Budak itu telah mewasiat kepada saya untuk sampaikan kedua-dua benda ini kepada tuanku. Raja telah mengenali kedua-dua benda itu. Bila telah menundukkan kepalanya seketika sambil menangis air mata, menitiskan air mata. Kita tahu dah anak dia dah tu. Kita tahu anak dia mati ke dah, dia pun sedih lah. Kemudian beliau menyuruh salah seorang penjaga, bawalah orang ini bersama kamu. Setelah kembali, apabila beta memanggilnya, hadirkanlah dia. Sekembalinya dari perjalanan, beliau menyuruh penjaga itu, bawalah orang itu kepada beta walaupun beta tahu dia akan memperbaharui kesedihan beta. Penjaga datang kepadaku dan berkata, Amirul Mukminin memanggil kamu semula dah. Tapi jaga-jaga sedikit, Amir dalam keadaan amat sedih. Jika kamu ingin bercakap 10 perkataan, selesaikanlah dengan 5 perkataan saja. Setelah berkata demikian, dia membawa aku kepada Amir. Ketika itu beliau keseorangan sahaja. Beliau berkata kepadaku, marilah hampir dengan beta. Apabila aku menghampirinya, raja bertanya, apakah kamu kenal anakku itu? Aku menjawab, ya tuanku. Bertanya lagi, ya, apakah pekerjaan yang telah dibuatnya? Aku menjawab, buruh pembinaannya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu juga telah mengambil apa-apa khidmat darinya? Aku menjawab, ya. Beliau berkata lagi, tidakkah kamu pertimbangkan bahawa dia adalah dari kaum kerabat baginda Rasulullah SAW? Jadi mereka semua dari keturunan Hadrat Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan pak saudara baginda lah. Nah. Kerajaan Abbasiyah masa tu kan. Aku menjawab, Amirul Mukminin, mula-mula saya mohon ampun dengan mengukakan alasan pada Allah Taala, kemudian kepada tuanku bahawa saya tidak mengetahui hal itu, yakni siapakah dia itu dah. Hanya ketika dia meninggal dunia sahaja barulah dapat saya mengenalinya. Beliau bertanya, apakah kamu telah memberi mandi kepada mayatnya dengan tanganmu sendiri? Aku menjawab, ya. Dia berkata, berilah tanganmu kepadaku. Aku menghulur kedua-dua tanganku. Amir meletakkannya di atas dadanya. Sambil membaca beberapa syair terjemahannya seperti berikut. Wahai musafir yang tidak sekali-kali akan kembali dari perjalananmu. Kematian telah mengambil kamu dalam usia kamu yang sangat kecil. Sangat muda lah. Wahai penyejuk mataku, anak dia dah mana? Kamu merupakan kekasihku dalam malam yang panjang maupun malam yang pendek. Kamu telah minum cawan kematian yang ayahmu yang tua ini tidak lama lagi akan meminumnya juga dalam usianya lanjut itu. Bahkan setiap orang yang hidup akan meminumnya. Akan mati dan minum kematian. Sama ada dia duduk di bandar maupun dalam hutan. Segala pujian hanyalah bagi Zat yang Maha Suci yang mengikut penulisannya. Dalam takdirlah berlaku segala-galanya. Hadrat Abu Amir rahmatullah alaih berkata, selepas itu pada malam berikutnya, apabila aku berbaring, setelah menunaikan semua amalan dan wirid-wirid harianku, maka aku telah mula bermimpi. Dalam mimpi aku melihat satu kubah dari cahaya. Atas kubah itu berkembang nur seperti awan. Dari dalam awan cahaya itu aku telah dipanggil oleh budak itu, wahai Abu Amir, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan baik kepada kamu. Kamu telah memberi mandi dan kafan kepadaku, telah mengemumikan aku dan menyempurnakan wasiatku. Aku bertanya kepadanya, wahai kekasihku, bagaimanakah keadaan kamu? Dia menjawab, aku sudah sampai kepada Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang amat gembira dengan aku. Dia telah kurniakan aku dengan nikmat-nikmat yang satu mata pun tidak pernah melihat.
Satu telinga pun tidak pernah mendengar dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Ini adalah mafhum sebuah hadis di mana baginda bersabda bahawa Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh perkara-perkara tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa terdapat dalam kitab Taurat, bagi mereka yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya ketika malam, yakni mereka yang bersolat tahajud, Allah Ta'ala telah menyediakan nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Malaikat yang terhampir dengannya maupun Nabi Rasul tidak mengetahuinya. Dalam Al-Quran pun terdapat perkara ini dalam ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan, yang di hari akhirat, di hari kubur. Surah Sajdah ayat 17. Alam akhirat, alam selepas mati. Kemudian budak itu berkata bahawa Allah Ta'ala telah bersumpah bahawa siapa sahaja akan keluar dari dunia dalam keadaan seperti dia budak itu keluar, maka akan menerima kemuliaan seumpama yang terimanya. Pengarang kitab Radd, kitab tasawufnya, menulis, kisah ini aku juga telah dapati dalam bentuk yang lain. Itu salah seorang telah bertanya kepada Harun Rashid mengenai anaknya itu, maka beliau beritahu bahawa anaknya itu lahir sebelum beliau menjadi raja lagi. Anak tua dia ada. Dia telah mendapat tarbiyah yang baik, mempelajari Al-Quran serta ilmu ma'rifatullah. Apabila beta menjadi raja, maka dia tinggalkan beta. Dia tidak menerima apa-apa manfaat dari dunia beta. Semasa dia berangkat, beta telah menyuruh bondanya untuk memberikan cincin ini. Permata yakut dalam cincin ini sangat mahal, tapi dia tidak gunakannya. Semasa dia meninggal dunia, dia memulangkannya kepada beta. Anak beta ini amat tak setia pada bondanya. Dia kata gitulah. Anak raja ini telah meninggalkan bapaknya dalam keadaan merajuk kerana beliau merasa bapaknya cinta pada dunia. Walhal bapaknya Harun Rashid di kalangan raja-raja yang soleh dan baik hati. Raja yang soleh Harun Rashid ni. Memang harta yang berlebihan dan kuasa kerajaan biasanya menyebabkan seorang itu tergelincir dari jalan kebenaran. Tetapi kitab-kitab sejarah telah mencatat banyak pencapaiannya dari segi agama. Ketika beliau seorang raja, setiap hari beliau mengerjakan 100 rakaat salat sunnah. Dia raja tapi semuanya 100 rakaat salat sunnah. Dan beliau istiqamah atas amalan ini sehinggalah ketika meninggal dunia. Beliau memberi sedekah 1000 dirham pada setiap hari dari harta milik pribadinya sendiri. Pada satu tahun beliau keluar untuk mengerjakan haji. Dan pada tahun lain beliau keluar untuk berjihad jalan Allah. Ketika pergi untuk haji, beliau selalu membawa 100 orang ulama bersama anak-anak mereka. Pada tahun yang mana beliau sendiri tidak pergi untuk mengerjakan haji, maka beliau menanggung segala perbelanjaan 300 orang untuk menunaikan haji. Mereka diberi pakaian mahal dan wang perbelanjaan yang banyak. Beliau juga membelanjakan harta yang banyak atas orang-orang yang meminta bantuan. Dan juga kepada mereka tidak meminta-minta. Ulama mempunyai kedudukan yang mulia dan istimewa dalam majlis beliau. Beliau amat kasih sayang terhadap ulama dan menghormati mereka. Satu ketika Hadrat Abu Muawiyah Ad-Darir rahmatullah alaih yang merupakan seorang muhaddis yang masyhur telah makan bersama Harun Rashid. Raja telah membasuh tangan ulama ini sambil berkata, kerana kemuliaan ilmunya lah aku mencuci tangannya. Itu dia basuh tangan Tok Guru dah. Dia raja dah, sultan. Satu ketika Hadrat Abu Muawiyah Ad-Darir rahmatullah alaih suasa berceramah telah membaca sebuah hadis yang mengenai peristiwa perbahasan antara Hadrat Adam dan Hadrat Musa alaihi wassalam. Salah seorang dalam majlis telah bertanya, di manakah mereka? Berdua telah berjumpa satu sama lain. Harun Rashid sangat marah dan berkata, bawalah pedang beta. Beta sangat hendak pancung kepala orang zindik ini. Orang tidak beragama ini berani membantah mempersoalkan hadis baginda Rasulullah SAW. Beliau terlalu banyak menangis ketika mendengar nasihat. Rujuk tarikh Baghdad dah. Itu kisah tentang Harun Rashid. Kisah ke-60. Suatu ketika Harun Rashid sedang dalam perjalanan ke Mekkatul Mukarramah untuk mengerjakan haji. Dalam perjalanan itu beliau telah singgah di Kufah selama beberapa hari. Beliau tiba masuk untuk berangkat dari sana dan meneruskan perjalanan lagi, maka ramai orang telah berkumpul di luar bandar untuk melihat kafilah raja lah, gerombongan raja ni.
Bahlul rahmatullah alaih. Bahlul ni bukan tolu kita dah. Bahlul nama dia ni. Rahmatullah alaih juga telah sampai di situ dan berada di tengah jalan. Kadang-kadang selalu mengacau Bahlul. Melontar batu dan melawak dengannya dah. Apabila kenderaan raja sampai, maka semua kanak-kanak bersorai dan melarikan diri. Bahlul berteriak dengan suara kuat, Amirul Minin, Amirul Minin. Harun Rashid mengangkat tirai kenderaannya lalu berkata, Labbaik ya Bahlul, Labbaik ya Bahlul. Yang ini aku hadir wahai Bahlul. Cakaplah apa yang kamu hendak bercakap. Bahlul berkata, Aiman telah meriwayatkan hadis ini kepadaku bahawa Hadrat Qudamah radhiyallahu anhu berkata bahawa semasa baginda Rasulullah SAW mengerjakan haji, beliau melihat baginda di Minah sedang menunggang seekor unta. Berkata perjalanan baginda sangatlah sederhana. Semasa baginda berjalan, orang ramai tidak pun dihalau dari hadapan baginda. Tiada kedengar suara lari ke tepi. Tak ada. Zaman Nabi tak ada gitu dah. Apa kita askar raja lalu ke, polis lalu. Dia suruh tepi dah. Zaman Nabi tidak lah. Berilah jalan kepada baginda dah. Tak ada gitu dah. Amirul Mukminin dalam perjalanan haji ini, jika kamu juga bertawaduk, merendahkan diri sedemikian, maka itu adalah lebih baik bagimu dari bersombong dan berbangga diri. Gila. Binasa. Dah. Mendengarnya, Harun Rashid mula menangis sambil berkata, Bahlul, berilah nasihat lagi kepada beta. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat ke atasmu. Mendengarnya, Bahlul rahmatullah alaih telah membaca dua syair yang terjemahannya seperti berikut. Katakanlah, kamu sudah menjadi maharaja atas segala dunia. Suatu makhluk keseluruhan mentaati kamu, maka apakah itu suatu kehebatan? Padahal esok kamu mesti berada di dalam lubang kubur juga. Di atas kamu akan dibuang tanah dari sebelah sana dan dari sebelah sini. Mendengarnya, Harun Rashid menangis lagi dengan mengeluarkan jeritan sambil berkata, Bahlul, kamu sudah bercakap sesuatu yang sangat baik, cakaplah lagi. Bahlul rahmatullah alaih berkata, Amirul Mukminin, orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan harta dan kekacakan, jika membelanjakan hartanya jalan Allah Ta'ala dan menyelamatkan kekacakannya dari maksiat, handsome nak kata dari maksiat, maka namanya akan dicatat olehnya dalam senarai orang-orang yang soleh. Harun Rashid berkata, Bahlul, kamu sudah bercakap perkara-perkara yang sangat baik. Hendaklah kamu mendapatkan hadiah sebagai balasan. Bahlul rahmatullah alaih berkata, wahai yang kamu ingin berikan padaku sebagai hadiah sepatutnya dipulangkan olehmu kepada mereka yang daripadanya telah kamu ambil, yang ini sebagai cukai dan lain-lainnya. Harta kerakyat lah, tak sebut ke dia lah. Aku tidak memerlukan hadiah daripada kamu. Harun Rashid berkata, jika kamu menanggung hutang kepada siapa, beritahulah, beta hendak menjelaskannya. Bahlul berkata, Amirul Mukminin, hutang tidak dapat dijelaskan dengan hutang. Yang ini awang yang ada pada kamu sendiri adalah hutang dari orang lain. Dia kata gitu dah. Pulangkanlah hak mereka telah kamu rampas. Berfikirlah mengenai hutang kamu sendiri dan jelaskanlah terlebih dahulu. Barulah tanya tentang hutang orang lain. Mesti raja pun macam hutang ambil harta orang lain lagi. Lebih gitu je kata dah. Harun Rashid berkata lagi, beta hendak menetapkan satu elang bagi kamu supaya masalah makan minum kamu beres. Bahlul rahmatullah alaih berkata, kamu dan aku kedua-duanya merupakan hamba Allah Ta'ala. Takkan dia hanya mengurusi rezeki kamu saja dan membiarkan masalah rezekiku begitu saja. Selepas itu, Harun Rashid memperturunkan tirai kenderaannya lalu berjalan ke hadapan. Rujuk raw. Satu kenyataan yang sangat masyhur iaitu Harun Rashid terlalu banyak menangis apabila mendengar kata-kata nasihat dari orang lain. Satu ketika semasa dalam perjalanan untuk menunaikan haji, Sa'dun Majnun rahmatullah alaih telah mendatang menemuinya lalu membacakan syair yang bermaksud, katakanlah kamu sudah menjadi raja atas seluruh dunia. Maka tidakkah kamu akan mati selepas itu? Tinggalkanlah duniamu untuk musuh-musuh kamu. Dunia yang ada pada hari ini membuat kamu bergembira dan ketawa. Esok akan membuat kamu menangis-nangis yang tidak terhingga. Mendengar syair itu, Harun Rashid telah menjerit kuat dan jatuh pingsan. Beliau tidak sedarkan diri sehingga 3 waktu solat fardunya. Mohor cincin beliau berbunyi, Al-azamatu wal-qudratu lillah. Yakni segala keagungan dan kebolehan kuasa gapo itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Perkataan ini seolah sentiasa berada di pandangan beliau. Kisah ke-61. Hadrat Malik bin Dinar rahmatullah alaih berkata, satu ketika semasa aku berjalan melalui satu hutan di Basrah, aku menemui Hadrat Sa'dun rahmatullah alaih yang masyhur sebagai Sa'dun Majnun. Aku bertanya kepadanya, apa khabar? Bila menjawab, kamu bertanya khabar seorang yang pagi dan petang sentiasa bersedia untuk memulakan satu perjalanan jauh dan panjang, sedangkan dia tidak ada apa-apa bekalan perjalanan. Barang-barang keperluan dalam perjalanan dan kenderaannya tidak ada. Dia mesti menemui Tuhan yang Maha Adil yang akan membuat pengadilan antara manusia. Sambil berkata demikian, beliau mula menangis. Aku bertanya kepadanya, apakah sebabnya beliau menangis?
Beliau menjawab, aku menangis bukan kerana kehilangan dunia atau takut mati. Aku menangis kerana hari yang mana aku belum dapat mengamalkan apa-apa kebaikan. Demi Allah, kekurangan dalam bekalan perjalananlah yang membuatkan aku menangis. Perjalanan adalah sangat jauh dan banyak persinggahan mesti dilalui dengan bersusah payah yang tidak terhingga. Setelah melalui segala penderitaan itu pun entahlah sama ada akan masuk syurga ataupun dicampakkan ke dalam neraka. Mendengar kata-kata hikmahnya itu, aku pun berkata, manusia panggil Tuan gila, tetapi aku dapati kata-kata Tuan adalah sangat baik. Beliau berkata, kamu pun terpengaruh dengan kata-kata ahli dunia. Aku bukanlah gila. Tetapi cinta kepada Allah telah menusuki hatiku, jantungku, dagingku, tulangku. Cinta kepadanya lah membuatkan aku begitu kagum dan gelisah sehingga manusia yang gila dunia menganggap aku ini gila. Aku bertanya, kenapakah Tuan lari daripada manusia? Ini sentiasa duduk di hutan. Sebagai jawapan, beliau membaca dua syair yang terjemahannya seperti berikut. Jauhilah dirimu dari manusia dan bergaullah sentiasa dengan Allah. Ujilah manusia bila-bila masa mengikut suka hatimu. Maka kamu akan mendapati mereka seperti kalajengking. Mereka tidak tugas lain melainkan menyakiti kamu saja. Kisah ke-62. Abdul Wahid bin Zaid rahmatullah alaih merupakan masyaikh dari silsilah tasawuf Chistiyah. Ini tariqat Chistiyah yang masyhur. Beliau berkata bahawa beliau telah berdoa selama 3 malam berturut-turut. Ya Allah, pertemukanlah aku di dunia dengan rafiqku, yang sahabatku dalam syurga. Doa kitanya. Selepas 3 hari aku telah diberitahu rafiqmu dalam syurga ialah Maimunah Sa'udah. Ini salah seorang wanita dari Habsyah. Abyssinia, tempat negeri dia. Benua Afrika. Warna kulitnya hitam pekat sehingga dia mendapat gelaran Sa'udah, ini wanita hitam. Aku bertanya, di manakah boleh aku menemuinya? Dia jawabnya bahawa dia berada di sekian-sekian kabilah dekat dengan Kufah. Maka aku telah sampai ke sana dan mula bertanya kepada orang tempatan mengenainya. Dan dapat mengetahui bahawa dia pada masa itu berada di sekian-sekian hutan sedang mengembala kambing. Ketika aku sampai di hutan tersebut, dia sedang bersolat berselimut cadar yang tebal. Berhampiran dengannya kambing dan serigala bergerak sambil makan. Apabila aku sampai berhampiran dengannya, dia meringkaskan salatnya lalu berkata, Abdul Wahid, bukan hari ini. Hari ini kamu balik. Aku berjanji untuk menemui kamu esok di padang mahsyar. Aku menjawab, semoga Allah merahmati kamu. Bagaimana kamu mengetahui bahawa aku ini Abdul Wahid? Dia berkata, tidakkah kamu sedia maklum bahawa roh-roh semua telah berkumpul seperti satu tentera di dalam alam arwah? Dan antara satu sama lain telah mengenal. Di dunia pun berlaku demikian. Ini adalah kandungan sebuah hadis yang masyhur. Aku berkata, tolong berikan satu nasihat kepadaku. Dia menjawab, aku heran melihat seorang penceramah meminta nasihat dari orang lain pula. Kamulah seorang penceramah hebat yang memberi nasihat kepada orang ramai. Kata selebriti lah, dan ustaz selebriti lah. Kemudian dia berkata lagi, aku pernah mendengar dari orang-orang barak bahawa siapa yang dikurniakan oleh Allah dengan suatu nikmatnya, jadi harta benda dan lain-lainnya, dan dia mencari lagi nikmat itu, maka Allah Ta'ala melucutkannya dari cinta kepada keserangan dengannya. Dia cinta kepada Allah tu kurang lah. Perhampirannya ditukar dengan kejauhan darinya dah. Lalu perkenalan dengannya ditukar dengan kedahsyatannya. Selepas itu dia membaca 5 syair yang terjemahan seperti berikut. Wahai penceramah, kamu berdiri untuk memberi ceramah di hadapan khalayak ramai. Kamu menasihati mereka untuk elakkan diri mereka dari dosa, sedangkan kamu sendiri seorang pesakit dosa. Bertabiat melakukan dosa. Jika sekiranya sebelum kamu berceramah, kamu perbaiki diri kamu sendiri terlebih dahulu dan bertaubat bersungguh-sungguh dari dosa, maka ceramah kamu akan memberi kesan positif di atas hati orang ramai. Tetapi oleh kerana kamu melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang kamu sendiri terlibat dengannya, maka kamu sendiri jadi mangsa syak dan keraguan tentang apa yang kamu nasihatkan. Nasihat tu dia sebenarnya ragu tentang nasihat dia pada orang lain. Siapa yang sendiri ragu-ragu serta tidak yakin, bagaimanakah boleh ia menasihati orang lain dengan kesungguhan? Aku bertanya, bagaimanakah kambing kamu bercampur gaul dengan serigala? Dia menjawab, pergilah Abdul Wahid, buatlah kerja kamu sendiri. Aku sudah buat perdamaian dengan Tuhanku. Maka dia pun sudah buat perdamaian antara kambing-kambingku dan serigala dia.
Keadaan yang sedemikian aku yang pengarang kitab ini rahmatullah alaih selalu menyaksikan di rumah pak saudara aku, pamanku Hadrat Maulana Ilyas. Pak saudara dia tu Ilyas nak. Rahmatullah alaih. Keadaan ini demikian aku pengarang kitab ini rahmatullah alaih selalu menyaksikan di rumah pak saudara aku Hadrat Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Di pengasah Jemaah Tabligh dak. Di mana ayam dan kucing bercampur gaul antara satu sama lain sepanjang harinya. Tidak pernah seekor kucing mengapa-apakan seekor ayam, tidak pernah seekor ayam berlari kerana takut diserang oleh kucing. Biasa tempat kita dah. Pun kita nak. Wallahu a'lam lah. Kisah ke-63. Hadrat Utbah rahmatullah alaih berkata, satu ketika semasa saya melalui hutan di Basrah, saya melihat beberapa buah kemah milik orang-orang hutan yang ada ladang di situ. Dalam sebuah kemah ada seorang gadis yang dikatakan gila. Saya mengucapkan salam padanya, tapi dia tidak membalas salam saya. Mungkin dia belum menjawab ataupun belum dengar, ataupun dia berada dalam satu keadaan yang tidak mewajibkan membalas salam. Dalam setengah-setengah keadaan menjawab salam tidaklah wajib, dia kata. Begitulah hujat besar ketina, kalau timbul fitnah tidak wajib bersalam. Telah berjaya orang-orang zuhud dan beribadah yang membiarkan perut mereka lapar untuk mendapat kekeredaan Tuhannya. Telah berjaya orang zuhud dan beribadah yang membiarkan perut mereka lapar untuk mendapat keredaan Tuhannya. Mereka telah membiarkan mata mereka tanpa tidur sepanjang malam sambil bermunajat dengannya. Cinta pada Allah telah menjadikan mereka begitu gelisah sehingga ahli dunia menganggap mereka gila. Walhal mereka lah orang yang paling bijak berakal di zaman mereka, tetapi hal ehwal mereka menjadikan mereka gelisah. Utbah rahmatullah alaih telah menghampiri gadis itu dan bertanya, ladang siapakah ini? Dia menjawab, jika selamat menuai, maka ianya kepunyaan saya. Selepas itu Utbah rahmatullah alaih meronda kemah-kemah lain. Tiba-tiba berlaku ribut taufan serta hujan yang lebat. Seluruh kawasan itu menjadi penuh dengan air. Selepas hujan, beliau pergi semula ke kemah Majnunah ni. Perempuan gila itulah. Tadi untuk menyaksikan reaksinya selepas hujan yang sudah memusnahkan ladangnya. Sampai di sana, beliau pun melihat ladangnya sudah pun tenggelam dalam air hujan. Majnunah sambil berdiri berkata, demi Zat yang Maha Suci yang telah menyimpan sedikit cinta ikhlas pada dirinya dalam hatiku, aku tetap redha padamu. Kemudian melihat kepada Utbah rahmatullah, dia berkata, lihatlah dialah yang telah mengeluarkan tunas-tunas dalam ladang ini. Dialah yang telah tegakkan batangnya. Dialah yang telah memasangkan bulu dengannya. Dalam bulu itu, dialah yang telah membuat bahan makanan. Allah. Dialah yang telah memelihara kesemua peraturan ladang selama ini. Dialah yang telah menyelamatkannya dari menjadi rosak, dan kini apabila tiba masa untuk menuainya, dialah yang memusnahkannya pula. Allah lah memusnahkannya pula. Kemudian dia mengangkat mukanya ke arah langit lalu berkata, semua makhluk merupakan hamba-Mu. Rezeki sekalian adalah tanggungjawab kamu. Allah lah. Kamu buatlah apa saja mengikut kehendak-Mu. Utbah rahmatullah alaih berkata bahawa beliau bertanya kepadanya, bagaimanakah kamu dapat kesabaran atas kerosakan ladang ini? Dia menjawab, janganlah Utbah, pemilikku maha kaya, baginya lah segala pujian, selalu dia memberikan rezeki yang baru. Segala pujian bagi Zat yang Maha Suci yang selalu telah kurniakan aku dengan pemberiannya yang jauh lebih daripada apa yang dikehendaki olehku. Benda yang kita nak tu, kalau dia tak boleh, Allah ganti dengan benda yang lebih baik daripada benda yang kita nak. Utbah rahmatullah alaih berkata bahawa bila beliau teringat keadaannya dan kata-katanya, maka beliau tidak dapat menahan dirinya dari menitiskan air mata. Utbah ni teringat kasih. Ini siap budak tina tu lah dah. Kat tu saja kali tak. Panjang pula dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.